Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufian bin Muhammad Suhaimi. Nombor matris I211056. Pada hari ini juga saya akan membuat penjelasan mengenai sebuah filem yang berkaitan dengan hubungan etnik, iaitu yang mempunyai pelbagai kaum, agama, bangsa dalam sebuah filem tersebut. Dalam sebuah filem tersebut mestilah mempunyai ciri-ciri yang menepati dengan tugasan yang itu, dan tugasan dan juga khusus yang diambil, iaitu mengenai hubungan etnik antara. Dan dari banyak-banyak filem yang mempunyai kaitan dengan hubungan etnik, saya memilih sebuah filem yang telah diarahkan oleh Yasmin Hamid, iaitu berjudul Talent Time, yang telah dikeluarkan pada tahun 2009. Sebuah filem yang telah dipilih bagi membuat penjelasan ialah mengenai filem Talent Time 2009 yang telah diarahkan oleh Yasmin Hamid. Talent Time ini dalam bahasa mudahnya adalah pentas seni yang telah diadakan ataupun telah dicadangkan oleh Cikgu Adibah dalam filem tersebut, bagi menonjolkan bakat-bakat yang ada di antara pelajar-pelajar di sekolah. Talent Time ini juga adalah untuk memaparkan kisah hubungan cinta di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa dan juga latar kebudayaan. Seterusnya saya akan mengulas sedikit demi sedikit mengenai watak yang terlibat dalam filem Talent Time 2009 yang diarahkan oleh Yasmin Hamid. Pertama sekali, watak utama yang terlibat ataupun yang menonjol dalam filem Talent Time 2009 yang diarahkan oleh Yasmin Hamid ini, yang pertama adalah berwatakkan Melo, yang merupakan seorang gadis Melayu kacukan daripada Melayu dan campuran Inggeris. Dan beliau dia juga mempunyai suara yang merdu dan pandai bermain piano, dan itu menyebabkan dia cuba menonjolkan bakat dalam pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan atas cadangan Cikgu Adibah. Dan bagi watak seterusnya, iaitu Mahesh, yang merupakan seorang pelajar ataupun lelaki yang berbangsa India dan mempunyai kekurangan pendengaran ataupun panggil orang kurang upaya, dan hanya mampu memahami orang lain bercakap mengikut gerak bibir ataupun menggunakan bahasa isyarat. Namun begitu, Mahesh juga merupakan seorang yang seorang yang bekerja keras, mempunyai semangat yang jitu, mempunyai semangat yang keras untuk hidup dengan serba kekurangan, dan dia merupakan seorang anak yang sangat baik pada ibu bapa dan keluarga. Seterusnya adalah perwatakan Hafiz yang dilakukan oleh Syafi Naswib. Hafiz ni merupakan seorang pelajar yang juga berbakat dalam bidang nyanyian, juga pandai bermain gitar dalam mendendangkan sesebuah lagu, dan dia juga seorang yang mempunyai tekad yang tinggi dalam menempuh pembelajaran, sehingga dia berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Seterusnya adalah perwatakan Kaho yang dilakukan oleh, nama sebenarnya juga adalah Kaho pada perwatakan ini. Dan perwatakan Kaho ini merupakan seorang pelajar berbangsa Cina yang sangat pandai, bijak dalam kelas dia, dan dia juga sering mendapat nombor 1 dalam kelas setiap kali menduduki peperiksaan yang akan datang. Dan perwatakan beliau ataupun personality ataupun persepsi dia berubah apabila mengetahui bahawa Hafiz ataupun rakan sekelasnya dapat menyaingi dia dalam peperiksaan yang
yang diadakan, dan dia merasa sangat, orang kata apa, sangat terluka dan marah terhadap Hafiz kerana dia menganggap Hafiz ni macam menipu dan tidak menyangka yang Hafiz mampu menyaingi dia dalam peperiksaan tersebut. Dan seterusnya adalah perwatakan Mei-Ling yang memain watak sebagai pembantu rumah dalam keluarga yang berbangsa Melayu, dan Mei-Ling ni bukan berbangsa Cina. Dan orang kata dia setelah lama bekerja sebagai pembantu di rumah, orang kata apa, orang Islam ataupun orang Melayu ini, beliau juga telah, orang kata apa, merubah agama dan menjadi mu'alaf dan meletakkan agamanya sebagai agama Islam setelah mengenali keluarga Meluk. Merupakan adalah saringan daripada watak yang terlibat dan menonjol dalam filem Teletam ini. Dan dalam perwatakan mereka ini memberikan penampakan nilai ataupun impak kepada hubungan-hubungan dalam perkauman ataupun hubungan cinta terhadap pelbagai kaum dan agama, bangsa dan sebagainya. Berikutnya saya akan menceritakan mengenai masalah dan dilema yang dihadapi dalam perjalanan atau perceritaan Valentine ini berkaitan dengan hubungan di antara pelbagai kaum dalam filem ini. Masalah ataupun dilema yang dihadapi oleh watak-watak yang terlibat antaranya Hafiz dan Maish ini terpaksa menerima kehilangan ataupun menerima orang yang tersayang itu sakit dan meninggal dunia akibat oleh penyakit dan juga akibat oleh hasad dengki orang kerana mengambil nyawa individu yang kita sayang itu secara tanpa sebab, ataupun adakah perselisihan faham ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan perkara itu berlaku dan selain itu penyakit ibu Hafiz ini adalah humor otak yang menyebabkan susah untuk meneruskan ataupun untuk bertahan hidup dalam di dunia ini. Melalui daripada perwatakan ataupun penceritaan tentang Mahesh dan Hafiz ini menunjukkan suatu nilai yang di mana kasih sayang ibu dan juga kasih sayang seorang ataupun pakcik lah yang mengambil tanggungjawab sebagai seorang bapa, kerana Mahesh ni telah kehilangan ataupun dah kematian bapanya sejak dari kecil, yang menunjukkan Pakcik Ganesh ni dia mengambil tanggungjawab bapanya untuk menjaga ibunya, kakaknya dan juga Mahesh sendiri. Dan di situ menunjukkan kasih sayang tidak berbelah bahagi, walaupun bukan adik-beradik kandung, tapi ada sehubungan antara dua keluarga lah, dan melibatkan dengan ibu Hafiz ni yang mengalami penyakit humor otak yang dikatakan tidak mempunyai persentase yang mampu dapat bertahan dengan lebih lama jika tidak membuat operasi. Dan di situ menunjukkan bahawa Hafiz ni ada dari keluarga yang betapa sederhana ataupun betapa susah untuk mendapatkan duit untuk operasi ibunya dan sebagainya. Dan itu menyebabkan Hafiz ni dia berusaha untuk belajar pandai sehingga kan dia berjaya mendapat keputusan baik, dan dia buat itu untuk ibu dia, dan dia memasuki pertandingan tersebut pun untuk ibu dia, and untuk membuat ibu dia
bangga. Jika ibu dia dah tak ada, mungkin itu adalah peninggalan yang terbaik untuk dia pada ibunya. Buat bangga buat ibu dia bangga sebelum ibunya mungkin bersentas untuk meninggal ke dunia ini adalah gitulah ceritaan yang dilema ataupun masalah yang dihadapi oleh dalam perwatakan filem ini. Berikutnya, dalam filem ni mempunyai yang kata apa, pelbagai nilai yang ditonjolkan oleh setiap watak, dan yang dalam filem ni mempunyai nilai-nilai yang diutamakan dan nilai sebagai contoh yang diterbitkan dalam filem ini iaitu nilai kasih sayang dalam keluarga, nilai kasih sayang di antara ibu, nilai kasih sayang di antara berbagai kaum ditunjukkan dalam filem ini, iaitu mengenai adat makan bersama antara keluarga, adat sopan santun bila berbual di antara keluarga, di antara ibu bapa dan sebagainya. Hal ini dikatakan kerana keluarga merupakan asas untuk memupuk keluarga yang bahagia, dan daripada setiap ahli keluarga tu perlu memainkan peranan masing-masing ke arah usaha yang membuatkan keluarga kita ini berkekal lama, bahagia dan sebagainya. Sebagai contoh watak yang dapat dilihat iaitu daripada watak Hafiz, di mana kasih sayang seorang anak pada ibu yang menjaga ibunya yang berada di hospital, sentiasa menjenguk ibunya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kasih sayang anak tidak pernah padam pada ibu yang telah melahirkan dan menjaga dia sejak dari kecil lagi. Seterusnya itu kasih sayang ibu kepada anak, di mana dalam video tersebut menunjukkan sebelum Mahesh dikena pukul dan kena marah tu, Mahesh asalnya tidak pulang sehari suntuk pada waktu malam. Sebelum itu dia menyebabkan ibu Mahesh ni rasa risau, rasa takut terjadi apa-apa pada Mahesh, seperti mana yang berlaku pada pakciknya Ganesh. Dan daripada yang berlaku pada pakcik Ganesh yang menyebabkan ibu Mahesh trauma dengan jika Mahesh balik lambat. Itu adalah sedikit demi sedikit mengenai nilai-nilai yang diutamakan. Seterusnya adalah nilai yang diabaikan. Daripada yang ditengok dalam video tersebut, lagu Negaraku atau Negara Kebesaran Kita telah didendangkan semasa itu, dan pada ketika itu juga Mahesh merupakan seorang yang pekak tuli dan tidak dengar, yang menyebabkan dia hanya berjalan terus, yang tidak tahu bahawa lagu Negaraku semasa itu tengah berkumandang. Pada masa itu juga rakan-rakan sekeliling hanya mampu berdiam diri dan berdiri tegak untuk menghormati negaraku, tapi tidak menghalang ataupun tidak memberhentikan Mahesh untuk menunjukkan hormat pada negaraku yang merupakan seumat ataupun serumpun dengan ataupun satu negara dengan kita. Dan guru di situ hanya mampu melihat Mahesh itu berlalu pergi. Itu menunjukkan bahawa satu nilai yang diabaikan oleh pelajar, guru-guru di sekelilingnya melihat Mahesh tengah berjalan untuk balik itu sahaja, tanpa memerhentikan Mahesh untuk hormat. Seterusnya adalah nilai yang diabaikan. Daripada yang ditengok dalam video tersebut, lagu Negaraku atau Negara Kebesaran Kita telah didendangkan semasa itu, dan pada ketika itu juga Mahesh merupakan seorang yang pekak tuli dan tidak dengar, yang menyebabkan dia hanya berjalan terus, yang tidak tahu bahawa lagu Negaraku semasa itu tengah berkumandang. Pada masa itu juga rakan-rakan sekeliling hanya mampu berdiam diri dan berdiri tegak untuk menghormati negaraku, tapi tidak menghalang ataupun tidak memberhentikan Mahesh untuk menunjukkan hormat pada negaraku yang merupakan seumat ataupun serumpun dengan ataupun satu negara dengan kita. Dan guru di situ hanya mampu melihat Mahesh itu berlalu pergi. Itu menunjukkan bahawa satu nilai yang diabaikan oleh pelajar, guru-guru di sekelilingnya melihat Mahesh
tengah berjalan untuk balik itu sahaja, tanpa mementingkan Malaysia untuk hormat lagu negaraku. Baik, seterusnya saya akan mengaitkan suatu isu dalam sebuah teori, iaitu teori yang berkonsepkan perpaduan, di mana perpaduan ini merupakan proses yang menyatupadukan masyarakat kita yang berbilang kaum dan negara yang mempunyai nilai-nilai yang baik, supaya setiap anggota masyarakat ini dapat membentuk satu identiti atau nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Sebagaimana yang anda dapat lihat dalam filem ini, dalam filem berjudul Terlentap ini adalah menyebut tentang sebuah pertandingan. Pertandingan ini disertai dengan pelbagai pelajar yang berbilang kaum. Di situ menunjukkan bahawa pertandingan itulah yang menyatupadukan perpaduan di antara pelbagai kaum dalam satu sekolah. Dan itu menunjukkan bahawa pertandingan yang diadakan itu adalah untuk menyeratkan juga latar belakang kebudayaan dan sebagainya. Dan bagi pendapat saya, hubungan etnik ini perlu diterapkan lagi, perlu dieratkan lagi, supaya kenapa hubungan etnik ini tidak wajar dilihat hanya dari sudut barat, tapi lebih pentingnya adalah dari sudut konseptual yang merupakan aspek-aspek yang menjadi teras kepada kebudayaan kebangsaan yang sewajarnya dipelihara, kerana kebudayaan kebangsaan berterasan kepada kebudayaan asal rantau ini.